Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Hari ini kita nak membincangkan satu topik yang sangat penting kerana bercakap mengenai pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika ini. Kita nak kongsikan mengenai sedikit statistik secara global pada hari ini. Jumlah kes jangkitan global kini menghampiri 36 juta kes dan jumlah kematian pula adalah 1.052 juta kes korban. Jelas dari statistik ini menunjukkan kita masih lagi belum menang dengan penularan COVID-19 dan sebelum ini WHO juga ada tegaskan antara golongan yang berisiko untuk dijangkiti COVID-19 adalah warga emas, orang yang mempunyai kesihatan atau sakit kritikal dan kanak-kanak juga adalah antara golongan yang paling terdedah dalam risiko mendapat COVID-19 ini. Jadi kita nak lihat bagaimana impak COVID-19 ini kepada golongan kanak-kanak. Dan kita mengambil contoh sebagai contoh negara Amerika Syarikat. Lebih daripada 480,000 kanak-kanak dijangkiti COVID-19 sehingga September yang lalu. Dan data di negara jiran kita iaitu di Indonesia bulan lalu menunjukkan negara itu dilaporkan antara negara dengan kadar kematian COVID-19 tertinggi dalam kalangan kanak-kanak mengatasi Amerika Syarikat sebagai negara pendahulu kes dan korban di mana kadar kematian kes kanak-kanak berusia bawah 17 tahun adalah pada tahap 0.9%, 45 kali ganda daripada Amerika Syarikat, sekitar 0.02%. Ini jelas menunjukkan golongan ini sangat berisiko tinggi. Semestinya ia menuntut ibu bapa, begitu juga dengan masyarakat, malah petugas kesihatan memastikan kanak-kanak ini dalam keadaan baik dan pengurusan kesihatan mereka dalam keadaan yang optimum. Ya, untuk bercakap lebih lanjut mengenai pendidikan dan pengurusan kesihatan kanak-kanak, bagaimana kita mampu mencegah kanak-kanak daripada dijangkiti dan bagaimana rawatan disediakan khusus kepada kanak-kanak ini terutama dalam kes positif COVID-19. Kita bersama hari ini Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Pozil, pakar pediatrik dan ahli panel drbudak.com. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, bagaimana kita ingin melihat kepada risiko jangkitan dalam kalangan kanak-kanak ini? Mengapa mereka ni lebih terdedah dengan jangkitan COVID-19, Doktor? Sebenarnya pemahaman kita terhadap risiko COVID-19 pada kanak-kanak perlu diperbetulkan. Sebenarnya majoriti mempunyai apa kita panggil peluang yang sama, chance yang sama, equal chance untuk dijangkiti oleh COVID. Ini pertama, baik dewasa, baik remaja, baik kanak-kanak. Akan tetapi, bila kita kata komplikasi bila dijangkiti oleh COVID-19, dia melibatkan risiko kematian lebih besar kepada orang dewasa yang mempunyai pakej penyakit tertentu dan juga kanak-kanak bawah daripada 1 tahun. Itu secara generalnya lah, secara umumnya. Akan tetapi untuk budak-budak atau kanak-kanak atau remaja yang terdedah atau mengakibatkan kematian adalah apabila mereka mempunyai komorbid, maksudnya penyakit-penyakit tertentu atau keadaan mereka yang tidak sihat daripada awalnya atau malnutrition ataupun kekurangan zat makanan yang jelas pada kanak-kanak ni. Jadi ini pun faktor yang menyumbang. Pada masa yang sama, kita pun nak cakap mengenai sikap ibu bapa juga yang selalunya bila anak-anak sakit, kita selalu tunggu 2-3 hari, 3-4 hari. Jadi komplikasi akibat COVID lebih dramatik kiranya masuk kepada fasa yang kita tahu hari ke-3 sampai hari ke-5 yang kita panggil cytokine storm ni berlaku. Komplikasi berlaku pada tempoh ini. Dan secara ringkasnya, Doktor, untuk ibu bapa mengenal pasti sama ada kanak-kanak ini mungkin terdedah dengan jangkitan COVID-19 dan sebagainya, dari segi simptomnya, adakah kanak-kanak ini mempunyai simptom yang berlainan dengan orang dewasa ataupun bagaimana, Doktor? Kanak-kanak memang mempunyai simptom yang berlainan dan mempunyai kita panggil features yang berbeza-beza antara satu dan lain. Dan dia tak begitu klasikal bila kita kata ada yang datang dengan demam. Ada yang datang demam dengan ruam, ada datang demam dan cirit, ada datang demam dan batuk. Jadi dia bukan sekadar demam semua yang biasa, especially pada kanak-kanak yang kecil. Jadi demam dan sejarah perjalanan yang paling penting dan exposure kanak-kanak ni untuk kita buat diagnosis COVID positif atau suspicious COVID ataupun tidak. Kat sini yang tricky bila kita nak kata kalau kita label semua budak demam COVID,
nanti bermasalah. Pasal dalam data, kita tahu komplikasi majoriti pada bawah 1 tahun dan berbanding dengan yang selepas 1 tahun. Tapi secara amnya, dia punya simptom tak mengikut textbook. Jadi dia akan dengan semua yang boleh bersama dengan demam tu. Macam kes yang meninggal di Tawau datang dengan demam dan sawat. Which is bukan satu benda yang biasa kita tengok dalam kes COVID. Ya, doktor, daripada penerangan doktor berikan, ia tanda-tandanya tricky untuk para ibu bapa tahu. Tapi apa sebenarnya perlu dilakukan oleh ibu bapa ketika ini, ketika peningkatan kes pun tinggi ketika ini, kalau anak demam, anak ada sesama, apa sebenarnya mereka boleh lakukan? Ini yang paling penting ibu bapa kena faham bahawa bila kita kata ibu bapa, guru, masyarakat kena faham. Anak-anak ni kalau dia nak kena COVID, dialah akibat pembawaan orang dewasa. Itu yang pertama sekali. So, bila dia katakan akibat pembawaan orang dewasa, ibu ayah yang kena clear kat mana dia orang jalan. Perlu ke dia orang keluar? Perlu ke dia orang berjalan? Perlu ke dia orang pergi shopping, beli barang? So, kalau tak perlu keluar, tak perlu keluar. So, apabila budak ni, kita kata bila budak, isu dia bila bawa ke sekolah atau tadika atau nursery, dia orang hanya membawa apa yang mak bapak atau guru-guru bawa. Berikan pada dia orang. Jadi ini yang paling penting bila kita kata budak-budak sentiasa menjadi mangsa. Walaupun mereka dikatakan ejen pembawa yang paling berjaya kerana dalam satu sekolah mempunyai kawanan yang besar. Akan tetapi sebenarnya orang dewasa yang memberikan COVID itu kepada anak-anak kecil. So kepada ibu ayah untuk membanteras anak-anak kita tidak terkena COVID atau tidak dijangkiti COVID, kita sendiri yang kena maintain the SOP. Kita maintain SOP, pakai mask, pakai hand washing sentiasa, tak keluar unnecessary, baru anak kita terkawal. So kalau perlu keluar, especially kawasan bila kita kata jangkitan di kalangan komuniti, bermaksud tak ada siapa kita tahu yang ada COVID. Pasal 80% COVID-19 punya pesakit tak ada simptom. Jadi balik, kalau kita perlu keluar, balik, bersihkan diri dulu sebelum kita sentuh anak-anak, sebelum kita peluk cium anak-anak. Especially pada kawasan yang tengah dikatakan label sebagai red zone. Baik, jadi bagi pesakit COVID-19 ni kita perlu memberi perhatian kepada imunisasi ataupun kita beri perhatian kepada antibodi seorang itu. Kerana kita melihat kepada antibodi ini, lain orang, lain dia punya antibodinya, sama ada dia boleh melawan virus itu ataupun tidak. Jadi kita ingin bercakap mengenai antibodi ini, adakah kanak-kanak ini mempunyai daya tahan badan yang lebih tinggi berbanding dengan orang dewasa, ataupun bagaimana kita ingin meningkatkan antibodi bagi kanak-kanak ini sendiri, doktor? Bila kita bercakap mengenai antibodi terhadap COVID-19, untuk badan kita menghasilkan antibodi, kita mesti terdedah pada jangkitan. Itu pertama yang kena faham. Kita kena kenal musuh kita, baru kita boleh hasilkan askar. Jadi badan kita kena dijangkiti atau diberi vaksinasi, baru kita hasilkan antibodi. Dalam proses menghasilkan antibodi ni, kalau katakan kita dijangkiti, kalau anak-anak kita dijangkiti, sebenarnya lebih muda anak-anak dan lebih tuanya seorang tubuh manusia itu, sistem pertahanan badan menjadi lemah atau belum cukup matang untuk berhadapan dengan jangkitan-jangkitan. Contohnya COVID. Tapi bila kita sebut mengenai kanak-kanak, aspek yang paling penting adalah pemakanan mereka, faktor nutrisi. Ke mana kalau kita kata, kerana vaksin belum available, so, anak-anak yang sihat adalah anak-anak yang mempunyai nutrisi yang mencukupi. Jadi, automatically sekiranya mereka dijangkiti jangkitan. Kita bercakap dengan semua jangkitan, baik virus dengue, baik COVID, baik influenza. Bila kita nak recover, konsep dia masih lagi sama. Pertama, air yang cukup. Makan yang cukup dan makanan seimbang yang cukup. Dan pada masa yang sama adalah kebersihan mereka sendiri. Jadi, bila kita sebut COVID dan antibodi, anak-anak kita, kalau kita sebut di Malaysia ni, kebanyakannya mempunyai masalah kekurangan nutrisi. Especially bila kita sebut anak-anak kita yang berada di Sabah, Sarawak ataupun suburban, Kelantan, Terengganu yang mempunyai masalah-masalah nutrisi. Ini tak termasuk lagi bila kita kata accessibility mereka terhadap kepakaran doktor-doktor pakar yang menyebabkan
macam mana kita nak bantu mereka melalui fasa jangkitan ini. Ini yang kita perlu ambil kira. Bila kita kata dalam kita menangani masalah COVID di kalangan kanak-kanak ni. Pasal tak semua orang boleh handle keadaan pesakit yang teruk apabila dijangkiti oleh COVID-19. So, antibody adalah satu faktor, nutrisi adalah satu faktor yang lain dan kelengkapan kesihatan adalah satu faktor yang lain bila kita menangani COVID-19. Ya, Doktor, bagaimana pula dengan rawatan kepada kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19? Adakah jenis rawatan yang diberikan kepada kanak-kanak ini lain dengan rawatan yang diberikan kepada orang dewasa? Bila dalam keadaan sekarang, because tak ada protokol yang betul-betul untuk kata jangkitan perawatan efisien terhadap satu-satu dari bayi pediatrik ataupun dewasa. Jadi approach masih sama dari penggunaan antiviral, penggunaan antipiretik ataupun hydration, air yang cukup untuk anak-anak ni. Kerana bila kita sebut mengenai viral infection ataupun baik COVID-19, dia punya approach masih lagi supportive. Maksudnya kita handle apa yang kita nampak, apa yang komplikasi yang timbul dengan mengharapkan bahawa dalam tempoh yang kita jangkakan dia keluar daripada bahaya dan mereka boleh settle dengan selamat. Kerana dalam banyak keadaan data menunjukkan COVID-19 tidak membunuh kanak-kanak kecuali bawah 1 tahun. Walaupun kita lihat di Amerika ataupun di Indonesia mempunyai kadar jangkitan yang sangat tinggi dan kadar kematian di Indonesia pun sangat tinggi. Faktor-faktor lain perlu diambil kira di Indonesia untuk kita nak kata COVID-19 adalah penyebab penuhnya kematian kepada anak-anak kecil ni. Kerana kita tahu faktor malnutrisi sangat tinggi di Indonesia sebagai contohnya berbanding di Amerika. Waimah di Malaysia itu sendiri. Jadi bila kita kata mengenai rawatan, principle of treatment sama. Dari segi antiviralnya, dari segi hydrationnya dan supportive kalau perlu anak-anak ni perlu dimasukkan ke ICU. Baik, Doktor, tadi Doktor menyebut mengenai nutrisi ataupun pemakanan kanak-kanak ini, kita menyatakan mengenai antibody adalah satu faktor dan juga nutrisi adalah satu faktor yang berlainan. Jadi kita ingin melihat kepada nutrisi ataupun pemakanan kanak-kanak ini sendiri. Kita tahu disebabkan COVID-19 ini mungkin ramai yang ahli keluarga yang mungkin hilang ataupun tiada bekalan makanan yang mencukupi dan sebagainya. Jadi mungkin saranan daripada doktor, apakah antara jenis-jenis makanan ataupun nutrisi pemakanan yang wajib ada dalam memastikan anak-anak ini cukup nutrisi mereka? Sebagai contohnya kena ada karbohidrat dan sebagainya. Mungkin ada set-set menu ataupun yang perlu ada di atas meja mereka supaya mereka cukup lengkap pemakanan mereka itu sendiri. Bila kita bercakap mengenai nutrisi mengenai anak-anak, UNICEF dah keluarkan satu studi yang sangat baik yang menunjukkan bahawa dalam 30% rakyat Malaysia kanak-kanak mengalami stunted growth. Maksudnya perkembangan yang terbantul. Ini akibat daripada kekurangan nutrisi. Ini data yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai landasan. Apabila kita menyebut mengenai keseimbangan nutrisi, kita menyebut mengenai keseimbangan dari segi content of carbohydrate, protein dan juga fat dan juga elementum seperti zat besi, zinc. Jadi bila kita lihat masyarakat kita bila katakan dalam nak menghadapi PKP, kehilangan kerja dan sumber makanan yang susah. Jadi pihak kerajaan perlu kehadapan dari segi make sure bahawa rakyat yang mengalami masalah ini mempunyai sumber makanan yang mencukupi, especially bila kita merangkumi zat-zat yang besar. Walaupun tak semestinya sedap, tak semestinya dia mahal ataupun murah, yang penting kita nak tekankan adalah kualiti untuk ibu ayah ataupun rakyat Malaysia mendapatkan makanan untuk diberikan kepada anak-anak. Kadang-kadang bila kita kata food basket, tak semestinya dia berkualiti untuk anak-anak. Kita bercakap mengenai apa yang penting dari segi nutrition punya point of view untuk dia sampai kepada target bahawa first 5 tahun pertama anak-anak mesti mendapat zat yang telah ditetapkan oleh pakar nutrisi dan juga pakar pediatrik supaya anak-anak kita dapat berkembang dengan baik. Dengan anak-anak yang berkembang dengan baik,
baru badan dia orang boleh mempunyai antibody yang baik. Kalau kita tak mempunyai nutrisi yang baik, kita tak boleh bina kekuatan dalam badan. Jadi ini yang akan menjadikan masalah yang lebih panjang, bukan sekadar COVID, apa-apa jangkitan dan juga dari segi long term pun akan menyebabkan komplikasi kepada anak-anak dan generasi kita akan datang. Ya. Baik, banyak lagi kita bercakap mengenai pendidikan untuk kita memastikan kesihatan optimum terhadap kanak-kanak ini susulan dengan kita melihat kepada pandemik COVID-19 ini. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita bercerita lagi mengenai bagaimana pendidikan yang terbaik untuk kita berikan kepada kanak-kanak ini kerana mereka dilihat sebagai golongan yang berisiko dalam mendapat jangkitan COVID-19. Kita bercakap bersama Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Pozil, pakar pediatrik dan ahli panel drbudak.com yang mana tadi kita juga telah mengupas mengenai bagaimana kanak-kanak ini boleh dijangkiti, rawatan yang disediakan, adakah bagaimana kita melihat mereka sebagai golongan berisiko. Dan doktor, kita nak teruskan selepas kanak-kanak ini dijangkiti COVID-19, adakah ada kesan susulan pada tahap kesihatan mereka? Bagaimana sebenarnya bila mereka positif kemudian negatif keluar daripada hospital tu, kita nak memahami bagaimana pengurusan dari segi perawatan di situ? Kalau kita lihat mengenai pesakit-pesakit, especially pediatrik, kalau dijangkiti COVID, majoriti adalah tak mempunyai simptom. Kalau kita data yang besar, large data, bila kebanyakannya hanya datang dengan batuk terutama sedikit, tapi ada komplikasi yang tertentu. Kalau kita lihat, kalau kita ambil extreme case, contohnya kalau kita ambil case yang melibatkan ventilation support, perlu dimasukkan dengan ventilation support dengan ICU. Yang kita risau adalah apabila paru-paru mereka mungkin mempunyai komplikasi jangka masa panjang. Boleh menyebabkan penyakit kronik paru-paru. Itu salah satu yang perlu diambil kira. Ataupun ada juga yang macam kes yang meninggal di sempurna. Contohnya kalaulah adik baby tu survive, kerana dia datang dengan sawan yang berpanjangan, kemungkinan dia akan mempunyai kecacatan otak yang kekal. Itu sebagai contoh. Tapi as majority, kalau dijangkiti dan dirawat selepas 14 hari dia orang negatif, badan develop antibody dan tidak ada apa-apa yang akan berlaku selepas itu. Dan tak perlu long term follow up. Kita akan bercakap mengenai long term follow up apabila anak-anak ni mempunyai komplikasi yang berkait kepada masa mula-mula presentation. Dalam banyak keadaan, macam yang kita lihat adalah paru-paru lah main favourite dia. So kalau katakan paru-paru mengalami komplikasi yang teruk, jadi kesudahannya mereka boleh mempunyai paru-paru yang rosak lah. Jadi kita tengok chronic lung disease ataupun keadaan yang kita panggil paru-paru berparut dengan teruk sampai perlukan oxygen support. Tapi setakat ni data tak mencapai tahap tu. Kebanyakannya kita lihat pediatrik sama ada bawah 1 tahun buat kematian atau mereka selamat dan tanpa ada komplikasi. Itu dalam banyak kes begitu. Lebih kurang daripada 1% yang boleh menyebabkan komplikasi jangka masa panjang. Baik doktor, kita ingin memberi pendidikan kepada kanak-kanak ini sebagai langkah pencegahan COVID-19 ini dan semestinya menuntut kepada ibu bapa untuk menjalankan tugas untuk mendidik anak-anak mereka sebagai contohnya. Bagaimana ibu bapa ni nak pastikan anak mereka ni dapat mengelakkan diri daripada dijangkiti? Apakah yang harus ibu bapa tekankan in terms of penjagaan diri, dan adakah dengan cara menakut-nakutkan mereka ni adalah satu pendidikan yang berkesan ataupun boleh dipraktikkan oleh ibu bapa sebenarnya? Dia sebenarnya bila kita lihat pendidikan anak-anak ni sepanjang sejak COVID muncul pada awal tahun atau bulan 11 tahun lepas, kita lihat rakyat Malaysia ni majoriti baik Melayu, baik Cina, baik India, dia punya disiplin terhadap COVID mula-mula je. Jadi macam mana kita nak didik anak-anak kita? Kita cakap anak kita pakai mask, bapak tak pakai mask. Jangan pergi berkumpul, bapak bawa anak pergi ke pasar. Jadi contoh ini yang paling penting, anak-anak kita mengikut acuan kita, mengikut macam mana parents bertindak terhadap COVID.
kita cakap kat anak kita jangan pergi pakai, jangan berkumpul. Dia tengok bapa dia bawa adik dia pergi ke pasar. Jadi contoh yang paling baik adalah ibu bapa itu sendiri sebagai role model dalam pada kita menangani COVID. Ibu bapa mesti tunjukkan contoh dengan memakai pelitup muka dengan sempurna apabila keluar ke kedai supaya anak nampak bahawa oh memang bapa saya berdisiplin dan saya memakai. Anak bapa mesti sentiasa membasuh tangan supaya anak sentiasa lihat untuk membasuh tangan. Ini yang paling penting untuk dalam pendidikan anak-anak. Bila kita nak enforce kepada anak-anak dengan menakutkan, tak valid pasal dia role model dia relax. Dia role model dia mak bapak dia terlalu tenang. Dia boleh berjalan ke shopping mall, bawa adik kecil. Tiba-tiba mereka dipersalahkan apabila nak ke sekolah, bertepuk tampar di sekolah. Jadi ini tak valid. Kita kena move forward. Kita kena ambil pendekatan penerangan dengan tunjukkan role model yang baik kepada anak-anak kita. Baik cikgu, baik ibu bapa, baik orang dewasa sekitar anak-anak supaya mereka menjadikan contoh. Baru itu pendidikan yang dikatakan betul untuk anak-anak. Kalau tak, kita hanya umpama ketam yang mengajar anak berjalan. Ya, Doktor. Kalau di sekolah pula bagaimana, Doktor, kepada golongan pendidik? Pandangan Doktor, bagaimana didikan perlu diberikan kepada anak-anak di sekolah ini, murid-murid mereka? Perlukah mereka ini diberikan info, fakta mengenai kes-kes terkini? Perlukah mereka ini, selain daripada kita cakap pasal penjarakan fizikal dan juga pemakaian pelitup muka, bagaimana sebenarnya pendidikan yang boleh diberikan oleh guru-guru kepada murid-murid? Beban kat guru besar sekarang ni. Cuma bila kita cakap mengenai peranan guru di sekolah, sebenarnya apa yang berlaku apabila guru-guru ni terlibat juga keluar masuk, terlibat, dan mereka pun macam normal orang dewasa dan terdedah pada komuniti dan balik ke sekolah yang menyebabkan anak-anak terjejas. Tapi sebenarnya rule di sekolah begini. Yang paling penting, pasal sekolah kebanyakannya sekolah di Malaysia ni padat. Jadi yang paling penting kalau katakan anak-anak ni penjarakan sosial mereka memang selalunya gagal. Akan tetapi sejak sekolah dibuka sehingga sekarang kita tak jumpa kluster sekolah. Pasal apa? Majoriti anak-anak ni berdisiplin dengan memakai mask. Walaupun kita kata dia orang tak berdisiplin dari penjarakan sosial, pemakaian mask dengan betul itu sendiri boleh protect mereka up to 80% daripada study menunjukkan selagi mereka memakai mask. Dan sebagai guru-guru kena make sure dia pakai mask. On and off explainkan komplikasi sekiranya dijangkiti COVID. Tak perlu menakutkan kerana bila budak-budak ni dia sentiasa mendengar cakap guru. Mereka lebih dengar cakap guru berbanding dengan cakap ibu bapa. Jadi ibu ayah guru mempunyai peranan yang sangat besar di segi mendidik. Make sure dia pakai mask dan basuh tangan. Dua benda yang paling penting kalau di sekolah. Kerana penjarakan sosial kita faham budak-budak punya sikap, dia nak main, dia nak berkumpul, dia nak bertepuk tampar. Selagi dia dapat amalkan dua benda yang paling minima, yakni pemakaian mask dan juga basuh tangan, insya-Allah tak ada apa-apa yang berlaku kerana kawanan itu sendiri mempunyai satu sistem yang kita panggil herd immunity itu sendiri. Selagi mereka menjaga SOP untuk kanak-kanak. Kita tak boleh pukul rata anak-anak macam orang dewasa. Tapi guru-guru yang perlu declare kalau mereka berjalan. Guru-guru yang kena ambil kendiri. Dari kalau katakan dia expose pada komuniti yang tinggi ataupun baru balik daripada tempat-tempat yang berisiko. Guru-guru sebagai satu faktor yang sangat utama bila melibatkan kesihatan anak-anak di sekolah. Ya, pesanan yang sangat baik sekali. Baik, Doktor. Tadi kita dah menyentuh mengenai bagaimana kita nak mendidik anak-anak ni supaya mereka faham kepada SOP dan sebagainya. Kita bercakap mengenai bagaimana dari segi nutrisi dan sebagainya. Mungkin ini kita ingin melihat kepada langkah susulan kita sebagai contoh bagi kanak-kanak ni yang telah pun dijangkiti COVID-19 sebelum ini. Mereka ini mungkin ada sedikit tekanan dan juga mungkin kerana mereka telah pun dipisahkan daripada ibu bapa dan sebagainya ketika berada di ward. Dan sebelum ini mungkin dipisahkan daripada ibu bapa, apa yang dikatakan tadi, berada di ward, dan juga bagaimana dengan persepsi daripada orang ramai. Mereka nak mendepani dengan persepsi pada orang ramai. Kita nak menguruskan mental mereka, tekanan mereka, kerana kita tahu apabila kanak-kanak ini mungkin ada stigma bagi rakan-rakan yang lain untuk menjauhkan diri kerana takut dijangkiti dan sebagainya. Apa yang perlu ibu bapa dan juga masyarakat lakukan untuk membantu kanak-kanak ni menguruskan tekanan, begitu juga dengan masalah kesihatan dari segi mental mereka ini? Dia bila kita
kita lihat bila anak-anak kecil dijangkiti dan yang dipisahkan, memang dia akan menyimpankan satu trauma yang sangat besar. Satu, takut apabila dipisahkan. Kemudiannya, dia trauma apabila masuk hospital atau diasingkan. Sebenarnya kalau kanak-kanak ni tidak mempunyai simptom yang jelas, tak ada masalah pun untuk mereka bersama keluarga. Hanya kita perlukan surveillance dan juga maintain untuk norma atau new SOP itu dienforcekan. Tapi dari segi, pasal tu identiti budak tak perlu dieksposkan kerana masyarakat kita, dia tak faham bila kita sebut penjara rantaian tu, putuskan rantaian, bukan bermaksud kita hukum sesuatu pesakit COVID. COVID akan terus menjangkiti rakyat Malaysia sampai cukup komplit herd immunity ataupun bila vaksin itu lahir. Tapi bila kita bercakap mengenai flattening the curve adalah untuk kita dari segi healthcare tak boleh cope dengan keadaan numbers of bed bila kita nak handle keadaan-keadaan yang kecemasan. Itu yang paling penting. Jadi untuk masyarakat, untuk menghukum, untuk labeling, sebenarnya masyarakat kita perlu di-educate sentiasa melalui social media, melalui media tertentu supaya mereka memahami. Dia macam mana dulu kita mengenali HIV, semua orang tak nak mandikan HIV, tak nak bersalam dengan pesakit HIV, tak nak campur. Bertahun kita buat education untuk HIV. Sama dengan COVID. Sebenarnya COVID, influenza, para-influenza, rhinovirus mempunyai pendekatan yang sama. Cuma masyarakat yang kena faham bahawa the end of the day adalah kita yang kena jaga diri kita, kita yang jaga masyarakat kita dengan dua simple saja, basuh tangan dan juga pakai mask. Paling-paling pendekatan sosial dah malas sangat, tapi at least dua ni kita patuh. Okay. Baik. Terima kasih Dr. Muhammad Zakrul Razman Muhammad Fauzi, pakar pediatrik dan ahli panel drbudak.com. Input yang sangat menarik, perbincangan yang sangat menarik. Sekurang-kurangnya kita memahami apa yang dimaksudkan risiko jangkitan COVID-19 kepada kanak-kanak. Dan itu sahaja yang dapat kami bawakan di Awal Ni Pagi pada jam ini. Dan dengan itu saya Jijak Ahmad. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.